Jadi kadang-kadang bila orang tu tahan kereta dan sebagainya. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farahan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ nak kongsi dekat korang satu kisah ini di mana apabila FJ mengupload akan kisah jalan seram yang berlaku di Jalan Seriap Arau. Okey, kisah seram yang berlaku di jalan tersebut, adalah followers FJ ni yang dia ceritakan pengalaman beliau, rekomen di ruangan bawah yang menyatakan gangguan dia terima, tapi bukan di jalan tersebut lah, di jalan lain. Okey, memandangkan FJ rasa cerita yang disampaikan ni agak menarik. Okey, jadi FJ bacakan akan kisah tersebut dan cuba kita nilai akan kejadian tersebut lah, sama ada mungkin real ataupun mungkin kesalahfahaman. Okey, perkongsian cerita ini dikongsikan oleh Daredevil. Okey, FJ bacakan saja. Assalamualaikum FJ, saya ada satu pengalaman di Jalan Derang Pokok Sena. Masa tu tahun 2011 tak silap. Saya dari Pokok Sena nak ke Jitra untuk berjumpa dengan seorang kawan. Ikut jalan tu untuk shortcut. Kalau nak ikut jalan langgar agak jauh. Kejadian waktu malam, jam lebih kurang pukul 11 malam. Masa tu jalan tu memang orang jarang lalu sebab kawasan gelap dan hutan. Saya drive kereta sampai di satu kawasan itu. Selepas lekoh, tiba-tiba saya ternampak ada kereta terbalik di tepi jalan dalam semak. Lepas tu nampak seorang perempuan berbaju macam kebaya, kain batik, pegang sapu tangan warna putih, duk kibas-kibas, melambai-lambai macam minta bantuan, minta suruh berhenti. Saya masa tu memang tak sempat nak berhenti sebab jalan dah gelap, dah dekat baru saya nampak dia. Saya sempat angkat pedal minyak dan fikir nak tolong ke tak. Lepas tu dah keadaan masa tu saya berjanji dengan kawan. Lepas tu dah terlajak pula. Jadi saya teruskan perjalanan sambil fikirkan mungkin lagi ada orang yang akan berhenti tolong. Masa tu memang tak ada perasaan seram, meremang langsung. Okey, selepas 4 tahun saya ada bersembang dengan seorang kawan saya ni, ustaz di tempat kerja saya. Dia memang ada kebolehan boleh merawat cara tradisional. Dipendekkan cerita, kami bersembang tentang pengalaman dia sepanjang merawat. Segala jenis jin hantu dia cerita sampailah ke bahagian Pontianak dan juga Langsui. Dia beritahu Pontianak ataupun Langsui ini mereka boleh menjelma jadi manusia dan jin boleh manipulate kita, pandangan kita, zahir kita supaya nampak benda-benda yang tak wujud. Contohnya kedai makan, pasar malam dan kemalangan. Terus saya teringat kejadian dulu itu. Saya cerita dekat dia, dia tersenyum. Dia tanya saya, "Hang fikir tengoklah, ni ada lagi ke orang perempuan pakai baju kebaya, pakai kain batik dan guna sapu tangan? Ni fashion zaman dulu je." Terus saya terfikir, betul juga apa yang dia cakap tu. Dia kata nasib baik hang tak berhenti. Yang tu jin jenis Langsui ataupun Pontianak, memang suka kacau orang. Berambang terus waktu itu. Sekarang setiap kali lalu jalan itu mesti teringat akan kejadian itu. Dan lokasi itu pun dah cerah dah. Kiri kanan bahu jalan dah ada semak. Tapi kalau lalu waktu malam memang terasa seram. Untuk maklumat FJ, jalan tu boleh tembus ke Bukit Pinang, ke Pala Batas dan ada shortcut jalan kampung ke Jitra. Okey, itu sahaja kisah yang disampaikan oleh nama pengguna ni adalah Daredevil lah. Nama sebenarnya kita tak tahu berkaitan dengan gangguan yang beliau terima semasa melalui jalan shortcut daripada Pokok Sena untuk menuju ke Jitra. Jalan tersebut FJ tak pernah lalu dan FJ tak tahulah akan keadaan jalan tersebut. Gangguan yang diterima ialah nampak seperti ada kereta yang sedang kemalangan. Waktu tu dia lalu dah pukul 11 lebih dan sebagainya. Tiba-tiba nampak macam ada seorang perempuan yang dia punya kain macam kain batik kot dia sebut tadi. Baju pun macam baju kebaya dan cuba untuk tahan menggunakan sapu tangan lah. Ada sapu tangan. Sapu tangan macam tu, macam gaya orang lama lah. Orang-orang lama zaman P. Ramlee tu kan. Siapa tengok yang cerita yang dia kahwin 3 tu. Kan ada dia pakai baju kebaya tahan kereta P. Ramlee waktu tu kan, kalau tak silap lah. Okay, keadaan tu macam tu lah kot. Lepas tu dia dah fikir nak berhenti lah sebab dia ingat memang orang. Tapi disebabkan kerana dia pun dah terlajak ke depan. Lepas tu dalam masa sama dia janji dengan kawan dia nak jumpa dan sebagainya. Mungkin tak nak lambat lah. Lepas tu dia teruskanlah perjalanan. Dia fikir lagi ada lah tu kereta yang akan tolong kan. Jadi bila teruskan perjalanan, pada kejadian tersebut dia tak fikirlah kejadian itu adalah gangguan ke apa ke. Okey, cumanya apabila dia berjumpa dengan kawan dia, seorang ustaz yang terlibat dalam proses rawatan dan sebagainya, dia menceritakan pengalaman dia tentang kisah seram dan sebagainya kan. Jadi dia teringat akan kisah tersebut dan diceritakanlah pada ustaz tersebut, dan ustaz tersebut menyatakan bahawa kemungkinan pada malam tersebut mungkin dia telah diganggu lah, dan jenis gangguan itu adalah jenis mungkin Pontianak ataupun Langsui lah yang mengganggu dia pada ketika itu. Okey,
Jadi kesimpulan daripada kisah ini, jalan tersebut FJ tak pernah lalu. Okey, sebenarnya jalan yang pokok sena dan sebagainya kan, itu antara jalan yang FJ selalu lalu lah. FJ kalau belah-belah Alostar ni agak expert lah juga tentang jalan-jalan yang FJ lalu ni, sebab FJ selalu meronda dekat kawasan sana. Tapi jalan shortcut tu FJ tak pernah perasan, dan FJ tak pernah tahu dah pula akan ada jalan shortcut tersebut. Jadi bila dikatakan, dia kata ada jalan shortcut menuju ke Jitra, jadi FJ tengoklah jalan tersebut di dalam map, dan FJ dapati memang jalan tersebut bila FJ tengok dalam Google Street, dia agak macam semak samun lah pada waktu sekarang ni lah. Pada yang dia lalu pada waktu 2011, mungkin keadaannya banyak hutan dan sebagainya di sekitar kawasan tersebut. Cumanya kat sini kejadian yang semasa dia diganggu tu, dia nampak ada seorang perempuan yang berpakaian lama. Kemudian masa dia lalu tersebut pun dia tak adalah rasa meremang ke apa ke, dan itulah sebenarnya yang perkara yang selalu berlaku apabila orang kena ganggu kan. Kebiasaannya mereka akan nampak susuk tubuh orang di tepi jalan dan sebagainya, nampak orang, nampak daripada sudut fizikal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila orang tu tahan kereta dan sebagainya, mereka pun akan berhentikan kereta lah sebab nampak orang. Dan selalunya pada awal-awal tu tidak akan timbul lah rasa meremang ke apa ke kan. Gangguan tu yang FJ cuba untuk fahamkan lah akan kisah-kisah seram yang FJ baca daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dia punya cara gangguan ataupun kaedah gangguan dia, iaitu firstly kita akan nampak seperti orang. Kita akan nampak ianya seperti orang. Jadi bila dah, contoh kalau orang tu masuk dalam kereta dan sebagainya, tumpang dengan kita, macam okey je pada awalnya, tapi bila dah lama-lama macam rasa pelik lah pula, diam ke apa ke, tak bercakap ke apa kan. Yang itu dah kita mula perasaan kita rasa macam biar betul ni orang yang aku bawa ni kan. Dan sebenarnya itulah FJ nak cakap kepada korang kan, apabila sebagai contoh lah, FJ banyak kali lah nampak ada orang jalan dekat jalan seram FJ pergi kan, ada motosikal, ada, kalau tak ada apa-apa kepentingan korang buat, korang takkan lalu lah jalan ni. So kita akan teruskan perjalanan. Okay, ada motosikal satu kat depan ni. Aku tak sure dia daripada mana nak ke mana. Lampu belakang tak ada, tapi lampu depan ada. So korang boleh nampak kot orang sure orang. Okay, nak pergi ni kot, Noreh Getah kot. Dia pun Noreh Getah kot apa. Ada orang memancing seorang-seorang pun ada orang berhenti tepi jalan kereta dia saja pun ada. Kadang-kadang FJ pun tak pasti sama ada yang itu adakah orang yang betul ataupun orang yang bukan orang, ataupun orang jelmaan ke. Tapi itulah macam FJ fikirlah, kalau fikir dari sudut logiknya, kita akan fikir ianya adalah orang lah, sebab FJ suka fikir pada logik, dan FJ tak suka benda yang tak konkret. Okay? FJ akan fikir orang. Cumanya yelah, seperti yang diceritakan orang ramai berkaitan dengan gangguan yang mereka terima ni, kebiasaannya macam tu lah, akan nampak orang dan sebagainya. Itu kalau berhenti tu dia jadi cerita lain lah kan, jadi cerita lain. Kok tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tengok muka tak ada ke apa kan. Dan gaya tu memang agak pelik lah, guna sapu tangan ni agak macam pelik lah kan. FJ rasa ni zaman 90-an mungkin lah guna sapu tangan, bawa sapu tangan nak tahan orang. Tapi keadaan tu tak pastilah kan. Kalau kata hantu kan orang pula kan, kesian dia seorang-seorang perempuan tengah-tengah malam accident. Satu lagi yang logik, satu perempuan lalu tempat terpencil, itu satu hal. Lepas tu kereta terbabas, yang pelik lah, situasi yang pelik kan. Lepas tu yang kedua, dia pakai pakaian macam agak lama, agak baju kebaya, malam-malam nak pergi mana kan. Kalau waktu siang dah berke, mungkinlah dia nak pergi office ke apa ke. Ni dah malam, dah pukul 11 lebih, dengan pakai baju macam kain batik apa semua, nak ke mana waktu pakai baju macam tu, macam tak sesuai dengan keadaan tu lah. Lepas tu dengan guna sapu tangan lagi kan. Ini jadi macam pelik lah kan. Tapi kalau dia tengok tadi, memang dia kata nampak macam manusia, dan dia hampir memberhentikan kereta dia lah kat tempat tersebut. Jadi kita pun nak kata sama ada orang, boleh jadi orang. Kalau nak kata entiti ataupun gangguan, boleh juga jadi gangguan. Jadi kat sinilah kita sukar untuk menentukan sama ada penampakan yang kita jumpa di jalan raya ni, sama ada betul orang ataupun ianya adalah penampakan. Yang ini FJ memang sampai sekarang FJ sendiri pun agak sukar untuk menentukan, sebab FJ selalu nampak memang ada orang. Bila nak pergi sungai banyak sungai, okay, tapi ada motor. Nampak tadi belah kanan, dia tengah duduk main game. Serius tak? Tak nampak. Ui, lembu. Okay, hati-hati sikit. Ini
ni kalau buat laju ni. Ada yang dia nampak ada orang tepi jalan sedang main game seorang-seorang. Waktu lalu jalan daripada Cangkat Zering menuju ke Beruas tu, ada je tengok. Sebab tu je lalu dah pukul 12 lebih rasanya. Dia duduk seorang-seorang naik motor tepi jalan sambil main game. Kalau tak salah, nampaklah dia pegang telefon tapi seorang-seorang bawah lampu jalan main seorang-seorang. Waktu tu macam biar betul kan, sebab kawasan tu agak terpencil lah, walaupun mungkin ada kampung kat situ sebab ada lampu jalan. Tapi FJ tengok biar betul budak ni main game tepi jalan apa semua. Dan ada juga FJ jumpa dekat Jalan Sembitan, di hujung Jalan Sembitan ada, tapi 2-3 orang lah, 2 orang ke 3 orang yang sedang mungkin main game kot. Tu FJ rasa benda perkara biasa lah. Cuma yang bila jumpa seorang-seorang main game pukul 12 lebih bawah lampu jalan dekat jalan yang agak rare kan, FJ tak pastilah akan kejadian tersebut adakah ianya penampakan ataupun ianya orang. Tapi kalau tanya pandangan FJ lebih suka menyatakan bahawa mungkinlah adalah orang. Beratnya kepada orang. Yang gangguan diterima tu pun mungkin beratnya kepada orang. Tapi yelah, kalau lagi terkena kan, kena ke kacau dan sebagainya kan, kita kata hantu dan sebagainya. Jadi kalau korang ada pengalaman yang lebih kurang sama, nampak penampakan di tepi jalan yang korang sendiri pun tak sure dia ni orang ke ataupun bukan orang, jadi korang boleh kongsikan kisah korang dekat ruangan komen di bawah. Kalau kisah korang tu agak menarik untuk FJ share kan, FJ akan sharekan dalam YouTube ni supaya orang lain akan dapat pengajaran ataupun dapat ambil iktibar lah daripada kisah-kisah yang korang sampaikan. Okay, seterusnya ada orang tanya kepada FJ, sekarang ni dah boleh buka rentas negeri kot, jadi kenapa FJ tak buat lagi video Jalan Seram? FJ difahamkan sekarang masih tak boleh lagi rentas negeri, sebab FJ nak pergi rentas daerah pun FJ tak berapa berani sangat, sebab FJ tengok ada roadblock dan sebagainya lah. Tu satu. Kemudian FJ belum habis lagi second dose. FJ ambil vaksin AstraZeneca, jadi agak lambat lah, dia 12 minggu ke 9 minggu lepas tu. FJ dah ambil lama dah first dose, tapi second dose FJ nanti bulan 10 baru FJ dah akan dapat second dose lah. Jadi FJ pun tak boleh nak merentah daerah pun tak boleh, sebab FJ masih belum second dose lagi. Lepas tu nak kena tunggu 2 minggu pula, mungkin penghujung bulan 11 ataupun awal bulan 11 kot baru FJ betul-betul clear, baru cukup 2 dos dah selepas 2 minggu selepas AstraZeneca lah. Jadi kita tunggu sajalah. Okay, kemudian satu lagi perkara, member FJ pun sekarang kan FJ cakap dia dah pindah ke Selangor, jadi sekarang ni FJ pun tak ada kaki nak ajak siapa, tengah fikir lagi plan macam mana kan. Kalau nak pergi seorang-seorang beceh sebab FJ nak kena pegang kamera, nak cakap, nak berbual, nak sembang kan dan sebagainya. Kalau jadi apa-apa agak sukar lah. Okay, kalau boleh pergi berdua ataupun pergi 3 ataupun 4 orang lah. Sekarang ni FJ tengah cari team lagi, tengah set up lagi, tapi sekarang sebab tak tentu kan, sekali lagi kan dah boleh rentas negeri, tiba-tiba tak boleh rentas negeri pula. Leceh lah benda tu kan. FJ dah ada setting lah itu hari nak pergi dengan siapa dan sebagainya, tapi tengok keadaan dia kata hanya 2 dos saja yang boleh bergerak, jadi FJ belum cukup 2 dos, so FJ hold dulu lah akan rakaman pergi ke Jalan Seram dan sebagainya. Ok, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.